Yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, kita ni ada tak? Orang kata tak ada. Tetapi tetap gak ada. Kamu nak mengatakan yang kamu itu tidak ada, bermati-matian yang kamu ini tidak ada sekalipun, yang ada hanya Allah, kamu tetap dicubit, tetap sakit. Maksudnya kamu masih lagi mengatakan kamu itu ada. Macam mana pun kita tetap kata kita tidak ada, nyata juga kita ini tetap ada. Nyatanya kita ini disebabkan tajalli itu sendiri. Jangan kita katakan kita ni tidak ada, kita ni tiada apa-apa, kita ni tidak nyata. Itu semuanya pembohong. Yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini, dia ada kata, aku dalam jasad dan rohani bersemadi, dan kau segalanya ku rasai diri ini selamanya. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham, dalam jasad, dalam rohani ni sebenarnya apa yang dia nak katakan? Aku di dalam jasad dan rohani bersemadi. Sebenarnya apa yang dia nak ceritakan di situ adalah man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa man arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa yang kenal dirinya maka kenal akan Tuhannya, tak kala dia mengenal dirinya maka binasalah dirinya. Sebenarnya kita nak kena faham dan nak kena memahami halusi betul-betul apa yang dikatakan fasada jasad. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab dia ada kata dalam jasad itu apa dia. Sebagai contoh, kita nak kena tahu dalam diri kita ini. Sebagai contoh, kita katakan ini jasad. Bila kita dah tahu dalam jasad ini, iaitu diri kita, di dalam jasad ini sebenarnya ada apa? Di dalam jasad itu, bila di dalam jasad ini, dia akan dipanggil rohani. Rohani ini siapa? Di sini kita nak kena tahu. Sebab bila kita dalam mengenal diri, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu wa ma arafa rabbahu fasada jasad. Barang siapa kenal dirinya maka kenal akan Tuhannya, tak kala yang mengenal diri maka binasalah dirinya. Mana yang binasa sebenarnya, jasad ke rohani? Bila kamu telah mengenal diri. Tetapi dia ada kata dalam lirik dia, aku di dalam jasad dan rohani bersemadi. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab dia ada kata dalam jasad ini sebenarnya, dalam jasad itu ada rohani. Sebenarnya jasad ini, dia nak ceritakan dalam diri kita ini sebenarnya jasad itu kosong. Jasad itu tidak ada apa-apa, yang ada itu rohani. Kalau jasad ini ada tetapi dia tidak dapat menggerakkan, tetapi bila rohani itu berada di dalam jasad baru dia gerak. Di situ yang kita nak kena tahu. Macam mana yang kita tahu apabila seperti mayat. Bila mayat dia ada jasad tetapi dia tidak dapat bergerak. Kerana apa? Dia tidak ada apa. Di situ yang kita nak kena faham betul-betul. Dalam satu kedudukan, dalam kita punya satu kedudukan ni, kita nak tahu macam mana. Sebab tu kita nak kena kenal diri kita betul-betul. Sebenarnya diri kita yang mana? Bila kita menilai orang, bila kita mempelekehkan orang, bila kita menghukum orang, sebab kita nampak jasad. Bila kita tahu rohani seseorang itu, walaupun dalam pemakaian dia, penampilan dia, apa dia punya pegangan sekalipun, tetapi kita tahu rohani itu apa, kita tak akan mempelekeh. Kerana di dalam itu yang menggerakkan dia, kerana yang di dalam itu yang memberi dia faham, kerana di dalam itu yang membuatkan seseorang itu segala-galanya akan sesuatu itu yang dikarenakan, tidak sesuatu oleh kerana. Di sini kita nak kena faham betul. Tapi kita selalu menilai daripada jasad. Bila kita menilai pada jasad, macam-macam boleh terjadi, macam-macam orang boleh membuktikan, macam-macam boleh apa yang terjadi. Sebab dia tak nampak rohani.
Bila seseorang itu faham akan rohani itu, apa dia punya pegangan, apa dia punya sekalipun, tidak ada apa-apa. Kerana apa? Rohani inilah yang mengontrolkan seseorang itu. Dalam kefahaman luar sekalipun, rohani itu yang memberikan dia faham itu sendiri, walaupun dia pegangan selain apa yang kamu pegang. Sebab apa? Rohani inilah segala-galanya. Tidak ada rohani ni, tidak akan gerak satu-satu jasad seseorang itu. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebab tu kita kena kenal diri kita. Sebab apa? Di dalam jasad kita ini kosong. Kerana apa? Hanya kamu saja yang merasai. Kerana apa? Kamu saja yang mengenal akan diri kamu sendiri. Segala-galanya gerak-geri itu semua daripada Allah Ta'ala. Sebab tu kita nak kena memahami dia betul-betul. Kalau tidak, itu jadi dia. Jadi kita nak kena tahu sebenarnya. Sebab tu dalam diri dia kata, aku di dalam jasad dan roh ni bersemadi, dan kau segalanya, kau rasai diri ini selamanya dalam diri kamu. Sebab apa? Dia nampak. Wa fi anfusikum afala tubsirun, tidakkah kamu melihat aku berada di dalam diri kamu? Sebab kita tak pernah nak tanya diri kita ni siapa. Kita hanya nampak menilai luaran, hanya percakapan seseorang itu. Nampak orang itu dalam penampilan dia, bukan daripada apa yang dia perkatakan. Di situlah kita menilai apa ni. Sesungguhnya Tuhan itu tidak menilai daripada luaran kamu. Sesungguhnya Tuhan itu hanya nampak pada di dalam diri kamu. Dia menilai apa isi hati kamu itu sendiri. Kerana kita ni merasa kita hebat, sebab tu kita nampak luaran. Sebab dalaman ni segala-galanya. Sebab tu kita nak kena ambil faham macam mana sebenarnya yang dikatakan aku berada di dalam jasad dan roh ni bersemadi, dan kau segalanya kau rasa diri ini selamanya. Kita ambil satu kisah sebagai contoh, kisah Nabi Adam AS. Nabi Adam AS, dia sebenarnya apabila dia telah keluar daripada syurga, konon kita ambil satu cerita yang kita nak kena faham. Apabila dia telah keluar daripada syurga, dia turun ke bumi, dia tidak ada sesiapa lagi. Dia hanya menangis. Dia meminta punya itu taubat nasuha. Apalah bertaubat nasuha, dia mula mencari di mana Tuhan. Di situlah bermulanya permulaan orang yang nak mencari Tuhan. Nabi Adam tu manusia pertama, bapa segala tubuh. Di sini yang kita nak kena tahu, dia mula cari Tuhan. Tuhan kata, aku berada di sini. Dia cari Tuhan di mana? Dia melihat sana saya gelap, apa tak nampak. Bila Tuhan kata, aku di sini, aku terang kepada engkau. Cari. Nabi Adam AS cari, tak jumpa. Dia kata, lihatlah di dalam diri kamu. Apabila Nabi Adam melihat di dalam diri itu, rupanya banyak maligai di situ sebenarnya. Kerana apa? Di dalam diri kamu itu teramat beruntung. Sebab itulah dalam satu kisah tu kita mengatakan, dalam ayat Quran pun ada yang kata iblis tak nak sujud. Sebab apa? Dia tak nampak di dalam, dia hanya nampak di luar. Begitu juga yang kisah tadi ada mengatakan, di dalam jasad Adam itu adanya aku. Apa yang kita nak ceritakan di situ, iblis tak nak sujud tu, itu cerita lain. Tapi apa yang kita nak diceritakan di sini, di dalam jasad Adam itu sendiri. Kerana ada apa? Sebab itulah malaikat tu sujud, kerana apa yang dia nampak. Yang nak dikatakan cerita itu nanti dalam episod yang lain. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul, aku bersemadi di dalam jasad dan rohani ini. Kita nak kena faham di dalam jasad ini apa, di dalam rohani ini apa. Sekarang ni kita dah tahu apa yang dia katakan jasad, apa yang dia katakan rohani. Jadi kita hendaklah kenal diri kita rata-rata, baru kita kenal Allah yang teramat nyata. Kita tengok lirik yang seterusnya. Kau yang awal tiada bermula, kau yang akhir tiada sudahnya. Yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni, dia ada kata kau yang awal tiada awalnya, kau yang akhir tiada sesudahnya. Di sini kita nak kena faham macam mana. Kau yang awal tiada awalnya, kau yang akhir tiada sudahnya. Maksudnya nak cerita, dia awal tiada bermula, akhir tiada sudahnya, sentiasa ada. Apa yang dikatakan awal tiada bermula? Di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Sebagai contoh kita nak kena tahu, iaitu dalam pengertian, dalam mengenal usuluddin. Biasa kita tahu usuluddin ni kita ambil dalam sifat apa? Sifat 20. Okey. Dalam sifat 20 ni, dia ada terbagi kepada 4, iaitu sifat nafsiyah, sifat salbiyah, sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah. Okey. Kita ambil basic. Kita tak payah nak masuk makrifatullah, tak payah apa. Kita ambil basic, iaitu usuluddin dalam sifat 20. Dalam sifat 20 ni,
Dia basic untuk permulaan awal-awal agama, iaitu awal-awal agama mengenal Allah. Sifat 20 ni macam mana? Kita tak kira lah kita nak hurai ke nak apa, tetapi kalau di dalam masjid ke, di dalam bermuzakarah ke, kita dapat tahu sifat 20, dia akan satu pun penghuraian dia. Dan sifat 20 dia hanya mengatakan Allah Ta'ala itu maha berkuasa segala-galanya. Itu cukup basic. Tapi di sini yang kita nak kena faham, sifat 20 ni dia ada nafsiyah, sabliyah, makni, maknawiyah. Di sini dalam sifat 20 ni apa yang kita nak kena faham? Jadi kita nak kena tahu, dan sifat 20 ni nak memberitahu kepada kita yang ada hanya Allah Ta'ala. Sebab dia maha berkuasa, dia maha menghidupkan dengan diri dia sendiri tanpa dikeranakan oleh sesuatu kerana. Di sini kita nak kena tahu betul-betul. Sebab apa? Dalam sifat 20 ni kita nak kena tahu apa yang dia nak sampaikan, walaupun kita tahu hanya Allah itu adalah segala-galanya. Di sini kita nak kena faham, dalam sifat 20 ni dia memberitahu kepada kita dalam usuluddin. Jadi kita nak kena tahu sebenarnya macam mana sifat nafsah ni, macam mana salbiah ni, macam mana makni ni, macam mana maknawiyah ni, macam mana. Jadi bila kita dah faham sesuatu sifat 20 ini, sebenarnya dia letak di mana? Takluk sifat 20 tu di mana? Di sini yang kita nak kena faham. Barulah kita tahu dalam satu kedudukan dalam penyampaian ilmu itu sendiri. Bukan hanya sekadar dengar masuk kanan keluar kiri. Bila kita dapat tahu satu ilmu itu mana yang nak diletaknya, barulah kita tahu dia punya rangup dia, dia punya hadamnya dia mana di situ. Barulah kita dapat faham. Kalaulah kita hanya belajar sifat 20 tapi kita tidak tahu apa benda, macam mana nak letaknya, dia akan jadi susah. Bila kita faham betul-betul usuluddin tu, baru kita tahu macam mana nak masuk bab ma'rifatullah. Kalau tak, kita akan teraba-raba. Sebelum ni ada jasad ini, alam maya ni, cakrawala ni, awal tiada permulaan tu dia sudah ada. Barulah kita boleh faham. Ni kalau kita ambil sifat 20, faham macam tu, diri, satu kedudukan, hanya Allah. Tapi kita tak tahu macam mana. Sebab tu dia kena ada faham berperingkat-peringkat. Dia kena ada tahu satu benda dulu, barulah kita tahu kedudukan tu. Sebab apa? Dan diri dia ada kata, kau yang awal tiada permulaan. Macam mana tu? Macam mana kamu nak memahami awal tiada permulaan ni sifat 20? Ini bab usuluddin. Kalau kita masuk bab ma'rifatullah, dia lain cerita dia. Tetapi dengan basic inilah kamu boleh faham dengan ma'rifatullah. Kalau kamu ambil ma'rifatullah, kamu tidak ada usuluddin, kamu akan teraba-raba. Di situ yang kita nak kena tahu betul-betul dia punya satu kedudukan. Macam mana yang dia katakan awal tiada permulaan? Apa yang kita faham sebenarnya? Kita tak payah tanya kau yang akhir tiada sudahnya. Tak payah. Kita tahu dulu yang awal tu macam mana. Awal tu apa cerita dia? Awal ni kedudukan dia macam mana sebenarnya? Awal tu dia nak apa? Apa dia nak sebenarnya? Awal tiada permulaan ni dalam diri ni. Kan kita cerita dalam diri kita. Sebab apa? Dalam cerita ni nak cerita kena diri tu sendiri. Jadi kita nak kena tahu kau yang awal tiada permulaan, iaitu diri Allah itu sendiri. Sebelum ada jasad ini, sebelum ada bumi, alam maya, cakrawala pun dia telah ada. Apa yang ada sebenarnya? Ini yang kita nak kena faham betul-betul. Apabila kamu memahami awal yang tiada permulaan tu, secara automatik kamu akan faham akhir tiada kesudahan. Baru kamu akan faham benda tu dengan secara automatik. Kerana apa? Yang faham kamu itu ada sini. Dengan peringkatnya kamu belajar usuluddin, dengan secara automatik kamu akan faham hakikat ma'rifatullah itu sendiri. Jadi di sini yang kita nak kena faham betul-betul. Kita tak perlulah nak katakan, oh ini tak perlu, ini tak boleh, ini makam tinggi. Tak. Kita je yang mitos-mitoskan benda tu. Oh bab ni tak boleh nak buka lah, bab ni kita umur. Kita je yang mengada-ngadakan benda tu. Oh bab ni tak boleh buka lah, kena bab ni rahsia. Kalau betul lah bab ni rahsia, kamu pun tak faham, kamu pun tak tahu benda ilmu ni ada. Kerana ilmu ni lah telah diadakan oleh para-para dahulu, kerana nak memberitahu sebenarnya macam mana. Kita je yang dimomok-momokkan kata ilmu ini adalah ilmu rahsia. Bila orang kata, oh iyalah pada kamu kata tidak ada rahsia sebab kamu dah faham. Itu silap. Itu sebenarnya silap. Kerana apa? Bila kita katakan, oh sebab kita dah tahu ini sebab dah tiada rahsia. Itulah bezanya orang yang tahu ilmu dan orang yang tak faham ilmu, dan orang yang bersangka-sangka ada ilmu. Di sini kita kena tahu betul-betul yang dikatakan kaca macam mana, yang dikatakan emas tu macam mana. Yang kita tahu benda ini bukan rahsia, ini ilmu. Rahsia itu tidak ada di dalam apa yang kita perkatakan ini. Rahsia itu di dalam mulut ke mulut yang disampaikan. Dia tidak ada di dalam kitab sekalipun. Itu yang betul-betul. Sebab tu orang yang betul nak dapat rahsia ni bertemu lutut.
Macam mana Rasulullah SAW bertemu lutut dengan Malaikat Jibril dan para wali-wali terdahulu. Di sini yang kita nak kena faham. Kalau tak, kita rasa benda ini rasa sampai sekarang kita pun tak tahu. Itulah kitanya bersangka-sangka ke atas iman diri kita sendiri. Jadi di sini sekarang kita nak kena tahu dalam basic sifat 20 ni macam mana. Apa yang dia nak sampaikan? Kau yang awal tiada permulaan, kau yang akhir tiada sudahnya. Apa dia sebenarnya? Memanglah kita kata itu hanya Allah Ta'ala itu sendiri. Tetapi apa dia? Macam saya katakan tadi, sebelumnya ada jasad ini, sebelumnya ada bumi, cakrawala sekalipun, dia telah ada. Apa dia? Di sini kita nak kena faham. Jadi kita kena ada guru, baru kita tahu suatu kedudukan, barulah kita akan faham macam mana. Sebab benda inilah orang yang tak faham, orang yang mengatakan kita ni sesat, terlalu Islam, terlalu memikirkan jauh. Walaupun orang tu satu belajar dengan kita, satu ahli, satu JC yang sama, tetapi mereka pun ada benda yang mereka tidak faham. Itu yang kita nak tahu dengan satu kedudukan. Benda ini macam mana. Kadang-kadang orang yang pakai JC sama pun tetap kondem-mengondem. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Kita nak kena tahu suatu kedudukan, barulah kita tahu sebenarnya macam mana. Yang dia katakan awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Kedudukan itu sendiri barulah kita tahu macam mana. Di sini yang kita nak kena faham dari sifat 20. Kerana dengan basic itulah akan mengangkat kamu terbang ke tinggi seperti burung helang. Daripada rendah boleh terbang tinggi, kerana dia nampak apa keindahan bila dia menerbang tinggi tu. Dia hanya melihat kebesaran Tuhan itu sendiri, bukannya tak awang-awangan, bukan membangga diri. Di situ sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Benar bahagia yang kurasa bersamamu dalam menikmati 7 rahsia-rahsiamu, sifat diri. Apa yang kita nak ambil kefahaman dan lirik kali ni? Kali ni lirik memang sempoi, jelas, cukup jelas. Dia ada kata benar bahagia yang kurasa bersamamu dalam nikmati 7 rahsia-rahsiamu, iaitu sifat diri. Macam mana yang kita katakan tadi dalam basic daripada mengenal diri ini, kamu akan jumpa dengan sifat 20. Nak kenal diri ni, dia kena ada sifat 20 secara. Sebab apa? Sifat 20 ni mempermudahkan untuk kita faham. Kalau kita belajar tanpa mengenal sifat 20, tanpa ada ilmu sifat 20, kamu takkan faham. Sebagai contoh, kita nak belajar bawa kereta. Bila kita belajar bawa kereta, kita tidak ada panduan ilmu untuk belajar membawa kereta. Agak-agak apa jadi? Confirm kemalangan, macam-macam. Tapi dengan ilmu, kamu ada ilmu panduan untuk belajar bawa kereta, secara automatik kamu boleh bawa kereta. Macam tu juga dengan ilmu ni. Bila kamu ada sifat 20, kamu boleh faham akan diri kamu itu sendiri. Kalau kamu meletakkan sifat 20 itu hanya atas buku, atas kertas, kamu baca, tetapi ilmu itu kamu faham atas apa yang kamu hafal, tetapi kamu tidak ada hadamkan, kamu hanya tahu huruf mana, maksud, maudhu, macam itulah. Tapi bila kamu faham satu ilmu itu, dia sampai ke maudhu tu, kamu akan tahu letak di mana. Tetapi kalau kamu faham atas ilmu itu hanya huruf dengan makna, maudhu ni tak ada, itu yang sebenarnya kamu tak tahu apa yang orang lain tahu. Ada benda yang kita tahu, ada benda orang lain tak tahu. Ada benda yang kita tak tahu, ada orang lagi tahu. Jadi kita tak perlu nak rasa bangga ke atas diri kita sendiri. Jadi di sini yang apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini, dia ada kata benar bahagia yang kurasa bersamamu dalam menikmati 7 rahsia-rahsiamu, sifat diri. Kat sini kita nak kena faham. Sebenarnya bila kita faham betul-betul dalam diri kita ni, iaitu dia ada sifat kebesaran Tuhan, iaitu sifat ma'ani. Sifat ma'ani ni apa? Ada 7. Hayat, ilmu, kudrat, irat, samak, besar, kalam. Di sini ada diri kamu. Bila kamu tengok hayat tu apa, hidup. Jadi kamu nampak tak hidup? Itu hidup ni sifat siapa? Sifat Tuhan. Macam dia kata ilmu ni tahu. Kamu tahu apa yang kamu tahu sekarang, itu adalah sifat Tuhan. Bila kamu tahu sifat basar, melihat itu kuasa siapa, kebesaran siapa? Kebesaran Tuhan, iaitu melihat. Begitu juga kalam berkata-kata, samak kamu mendengar apa itu semua dan sebagainya, kudrat, iradat itu semua, itu ada sifat kuasa Tuhan yang berada di dalam diri kamu. Sebab tu dia ada kata dalam menikmati 7 rahsia-rahsiamu, sifat diri. Semua ini adalah sifat-sifat Tuhan. Kita ini tidak ada apa-apa. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim.
Muslim. Di sini yang kita kebesaran diri Tuhan itu, kita ini tidak ada apa-apa. Sebab tu dalam zikir Nabi Yunus SAW dia ada kata la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Dia menzalimi diri dia sendiri. Dekat situ yang kita nak kena faham. Kita ni selalu membaca zikir Nabi Yunus, tapi kita tak faham-faham. Sebab tu kita rasa membangga diri. Kita ni bangga dengan apa yang kita ada. Dengan bangga kita ni lah sebenarnya tidak ada bawa ke mana-mana. Dengan bangga itu tidak akan dapat bantu kamu. Bangga hanya di situ saja, tapi bangga itu tidak akan berterusan. Tetapi orang yang merendahkan diri ini, walaupun di situ, tetapi dia tahu benda itu sentiasa berterusan. Di situ yang kita nak kena faham. Benar bahagia yang kurasa bersamamu, dalam nikmati tujuh rasamu, sifat diri dan sifat diri ini kita nak kena tahu betul-betul dengan satu kedudukan. Dalam diri ini tujuh rasa Tuhan itu di situ. Bila kamu memahami tujuh sifat ma'ani itu, secara automatik kamu akan faham sifat maknawiyah. Dengan sifat maknawiyah ni lah kamu tahu dengan apa dia kata hayat, hayun, kunu, hayan, kalam, mutakalimun, mutakaliman, basar, basirun. Di situ dia ada bagi tahu dengan ada kanuhunya di situ. Di situ yang dia katakan dalam menikmati tujuh rahsiamu, sifat diri. Di sini yang kita nak kena faham. Di sini yang kita nak kena tahu benda ini semuanya ada pada sifat alam maya ini, iaitu sifat makhluk itu yang berada di dalam muka bumi ini. Di situ yang kita nak kena faham. Sebab itu dan diri dia ada kata di situ kita nak kena tahu diri kita ni macam mana. Bila kita tahu akan diri kita ni macam mana dengan satu kedudukan, barulah kamu akan tahu diri kamu itu siapa sebenarnya. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Tidak jauh langit dan bumi, tidak hampir sejarak padi, aku yang dimahligaimu. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ini? Tidak jauh langit dan bumi, tidak hampir sejarak padi, aku yang hampir dimahligaimu. Sebenarnya apa yang kita nak kena faham dengan lirik kali ini? Lirik ni memang simple. Dia kata tidak jarak langit dan bumi, tidak hampir sejarak padi. Di sini bila kita faham dengan ilmu itu tadi, dengan diri kita tadi, macam mana yang dia katakan tujuh sifat ma'ani, tujuh sifat ma'nawiyah ni berada di dalam diri kamu itu sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, la haula wala quwwata illa billahil azim. Di situ kita akan kena faham dengan satu kedudukan. Dia dah ada kata wa Allah ma'akum inna kuntum. Di situ macam mana yang dikatakan tidak jauh langit dan bumi tu. Kita tengok langit dengan bumi ni macam mana. Apa yang kita faham. Lepas tu yang paling dia tekankan lagi, tidak hampir sejarak padi. Nak kata dekat pun tidak, jauh pun tidak. Tapi dia dah nak kata di situ, memang dah dia kata wa fi anfusikum afala tubsirun wa huwa ma'akum inna kuntum. Di situ dia dah cakap. Lepas tu dia ada kata pula, aku yang dimahligaimu. Aku tu di dalam mahligaimu. Di sini macam mana kita nak kena faham. Tapi dengan satu kedudukan untuk yang kita nak kena tahu betul-betul benda ini di situ. Macam bab kata para terdahulu, apa iman para nabi, apa harta karun para nabi. Di sini kita nak kena tahu apa harta karun para nabi. Harta karun para nabi itu adalah iman yang tanpa batas. Jadi di sini iman tanpa batas. Apa itu iman? Iman cakap Arab. Apa maksud Melayu dia? Iman tu apa? Iman ni apa ni? Iman ni apa? Biasa kita tahu iman, rukun iman. Iman ni apa? Biasa kita akan cakap iman itu adalah percaya. Apa yang kamu percaya? Nak jadi ni, kata nak bawa agama Allah dan Rasul ni, kita nak kena tahu iman ni apa. Para nabi tu dia dah tahu, dia dah kata harta karun para nabi itu ada iman tanpa batas. Jadi iman tu cakap Arab, Melayu yang percaya. Jadi apa yang kamu percaya? Sekarang ni kamu dah percaya dari kamu ni. Dan sifat 20 ni kamu dah tahu tujuh makni wah ni macam mana. Sebab tu lirik dia ada kata tidak jauh langit dan bumi, tidak hampir sejarak padi. Di sini kita nak kena faham betul-betul apa yang dia katakan. Lepas tu dia ada kata pula, aku yang dimahligaimu. Sejauh mana kita punya kepercayaan tu? Sejauh mana iman kita ke atas diri kita sendiri? Sejauh mana sebenarnya? Jadi di situ yang kita nak kena faham dengan satu ilmu itu sendiri. Sejauh mana iman ni ada percaya. Percaya apa sebenarnya? Kita akan kata percaya pada Allah. Sejauh mana kita percaya pada Allah? Kata nak jadi orang-orang beriman ni, jadi kita nak kena tahu dengan ilmu itu sendiri. Nak kena ada ilmu dulu ke nak kena ada iman dulu? Bila kamu kata ada ilmu dulu, macam mana kamu nak beriman? Bila kamu dah ada iman, macam mana kamu nak ada ilmu? Kata nak bawa
ilmu Allah dan Rasul. Jadi kita nak kena tahu benda ni. Bila kamu faham benda ni dengan satu kedudukan, secara automatik kamu akan faham aku yang di mahligaimu. Aku tu di mana sebenarnya. Ni nak cerita aku, kau, dia. Sebab kita dah kata dia berserta. Tidak jauh langit dan bumi, tidak hampir sejarak padi. Di sini dia nak ada kata wa fi anfusikum afala tubsirun wa huwa ma'akum inama kuntum. Dia ada kata berserta. Berserta ni kamu faham macam mana? Bila kamu kata dia berserta, apabila kamu memeluk tubuh kamu sendiri, adakah kamu memegang yang berserta itu? Yang ni kamu pegang berserta itu adalah tubuh badan kamu sendiri. Apa yang dia katakan tubuh badan itu sendiri? Macam dia katakan tadi, apa yang kamu pegang itu adalah jasad. Jasad ini adalah kosong. Rohani ni apa benda? Ini kita nak kena tahu dengan satu kedudukan itu sendiri. Bila kamu tahu dengan satu kedudukan tu, baru kamu akan faham macam mana yang dia katakan aku yang di mahligaimu. Di mahligai itu macam mana? Bila kamu faham mahligai ni, mahligai itu berada dalam basic. Kerana kita tak jumpa mahligai itu, kerana kita tak faham basic. Sebab tu saya katakan tadi, kita kena faham betul-betul usuluddin, barulah kita boleh lompat ke makrifatullah. Ini kita ambil makrifat terus, kita tak ada usuluddin, susah. Kita tak ada tangga, kita terus panjat, sakit. Nak turun pun susah. Bila kita ada tangga, naik ke atas senang, nak turun pun senang. Sebab kita ada basic. Kita boleh tahu, oh orang ni cerita tentang ini. Oh, walaupun ilmu yang sama, tapi kita boleh tahu dia nak cerita tu dengan satu kedudukan yang mana. Di situ kita nak kena faham. Jadi di sini kita nak kena tahu apa yang dia katakan iman. Macam dia katakan tadi, harta karun para nabi itu adalah iman yang tanpa batas. Jadi sekarang macam mana? Kita ni nak macam mana sebenarnya? Kamu percaya ke atas diri kamu itu macam mana? Jadi di situ yang kita nak kena faham betul-betul. Jadi bila kita dah tahu, dia ada kata tidak jauh lagi dan bumi tidak hampir sejarak padi, aku yang di mahligaimu, barulah kita akan tahu diri kamu itu siapa. Dengan satu kedudukan, janganlah kamu teraba-raba, jangan terpinga-pinga. Kerana orang yang teraba-raba ini hanya adalah bersangka-sangka ke atas diri dia, walaupun dia boleh mengatakan tentang ketuhanan itu sendiri. Itulah yang dikatakan sesat di dalam yang terang. Itu sebenarnya yang diri yang dia nak sampaikan. Baik, kita tengok lirik yang seterusnya. Yang tak terpandang dengan nyata, di dalamnya ku terlindung hilang yang kekal dirimu. Apa yang kita nak ambil kefahaman dalam lirik kali ni? Dia ada kata yang terpandang dengan nyata, di dalamnya ku terlindung hilang yang kekal dirimu. Ni macam mana sebenarnya lirik kali ni? Dia ada kata, cuba kita tengok yang tak terpandang dengan nyata, di dalamnya. Di dalamnya tu kita kena faham. Ni kita nak kena tahu macam mana. Apa kita faham sekalipun tentang yang di dalamnya tu. Dalam mana kamu nak tengok sebenarnya? Dalam mana? Walaupun kamu tahu dalam, apa yang katakan di dalam? Apa beza dalam dengan luar? Di sini kita nak kena tahu. Kita jangan bersangka-sangka apa yang kita tahu. Jadi kita nak kena tahu betul-betul yang tak terpandang dengan nyata di dalamnya. Ku terlindung hilang yang kekal dirimu. Nak cerita di sini, kita tidak ada. Yang ada hanya Allah. Bila yang ada hanya Allah, kita ni ada tak? Orang kata tak ada, tetapi tetap gak ada. Kamu nak mengatakan yang kamu itu tidak ada, bermati-matian yang kamu ini tidak ada sekalipun, yang ada hanya Allah, kamu tetap dicubit, tetap sakit. Maksudnya kamu masih lagi mengatakan kamu itu ada. Macam mana pun kita tetap kata kita tidak ada, nyata juga kita ini tetap ada. Nyatanya kita ini disebabkan tajalli itu sendiri. Jangan kita katakan kita ni tidak ada, kita ni tiada apa-apa, kita ni tidak nyata. Itu semuanya pembohong. Kerana apa? Kita yang bersangka-sangka tentang ilmu itu sendiri. Walaupun Tuhan itu mengatakan kamu itu tidak ada, yang ada hanya aku. Kena faham betul-betul. Nyatanya kamu itu, diri kamu itu, nyatanya sifat tujuh ini, jasad dengan rohani ini, inilah tajalli Tuhan. Dia ingin mentajalikan dirinya itu sendiri. Yang katakan tidak ada itu apa? Pemahaman. Itu yang kita nak kena faham. Yang tu yang dia katakan yang tak terpandang dengan nyata, di dalamnya ku terlindungi hilang yang kekal dirimu. Tetap ada dirimu itu. Kamu nak kena faham. Jangan kita tetap kata aku tak ada. Kita nak cuba agak faham yang kita tidak ada. Sebenarnya kita itu ada. Tajalli. Yang katakan tak ada itu macam mana kedudukan? Ini yang orang tak faham makrifatullah. Orang belajar makrifatullah, kamu kata tidak ada, tapi kamu nak mengatakan kamu tidak ada. Tapi yang berkata ni siapa nak kata Allah? Habis yang kamu tu siapa?
Itu yang kita nak kena faham betul-betul. Itu yang kita nak kena faham. Jangan sesekali kita katakan macam tu. Nak kena faham makrifah ni kena faham betul-betul. Bukannya macam tu. Kadang-kadang orang kita ni belajar makrifat Allah tapi tak faham. Kita nak kena faham betul-betul makrifat Allah tu macam mana. Yang ada itu diri itu sendiri. Tapi diri yang mana? Ni yang kita nak kena faham dengan satu kedudukan. Diri yang dimakan ulat ke diri yang suci. Itu yang kita nak kena tahu. Dia mentajadikan dirinya itu untuk menyatakan dia. Kita ini ada cerminnya, bayang-bayangnya. Jadi kita kena tahu benda itu, barulah kita boleh faham. Sebagai contohlah kita ambil, ada satu kisah. Orang ni dia nak belajar kena Tuhan, tetapi sampai satu peringkat tu dia dah belajar. Sampai satu guru tu dia cakap, kalau kau sudah betul mengenal Tuhan, kau dah jumpa Tuhan? Dia kata belum. Aku telah belajar mengenal Tuhan, tetapi aku tidak dapat mengenal Tuhan lagi. Aku tidak jumpa Tuhan lagi. Guru dia pun mengatakan, kamu buka jubah tu. Apabila anak murid dia buka jubah tu, barulah dia nampak kekasihnya di situ. Jadi di situ yang kita nak kena faham. Apabila kamu menampakkan masih lagi pada jasad, kamu tidak akan nampak rohani itu sendiri di dalam diri kamu sendiri. Apabila kamu memakai penampilan itu, memakai jubah itu sendiri, kamu tidak nampak apa di dalam, di sebalik jubah itu sendiri, maka kamu tidak akan nampak kekasih kamu itu sendiri. Siapa kekasih itu? Di situ kita nak kena faham. Kamu bokak ke, kamu tak bokak ke, bila yang faham itu hanya sama. Ini cuma proses untuk apa yang kita nak kena faham. Di sini kita nak kena tahu. Sebab tu yang dia kata harta karun para nabi itu adalah iman. Apa yang kamu percaya? Iman ini ada tanpa batas. Apa yang kamu nak percaya sebenarnya? Di sini nak bermati-matian kamu nak katakan kamu itu tidak ada ke? Ke bermati-matian kamu nak mengatakan kamu itu ada? Wujud kamu itu dosa, tiada sekalian baginya. Apa yang kita nak faham? Yang dikatakan tidak dikarenakan oleh sesuatu kerana. Macam mana kita nak kena faham? Kerana dikarenakan oleh sesuatu kerana yang tidak dikarenakan oleh sesuatu kerana. Kerana yang dikarenakan ataupun tidak dikarenakan. Apa yang kita nak kena faham? Di sini kita nak kena faham betul. Sebab tu bila kita dah faham, dia ada kata ku terlindung hilang yang kekal dirimu. Apa yang kekal? Apa yang kekal sebenarnya? Kita nak kena faham, iaitu kebenaran itu sendiri. Apa yang dia katakan kebenaran? Kita nak kena tahu itu sendiri. Walaupun kamu nak bawa kebenaran, cuba buktikan. Ini kebenaran, tapi kamu tak boleh nak buktikan. Tak boleh. Para nabi terdahulu tu membawa kebenaran, dia ada bukti. Kita ini nak bawa kebenaran, walaupun orang kata diri ini tentang diri, mengenal diri ada mengenal Allah, tapi kamu tidak boleh membuktikan, susah. Lepas tu keluarlah dalil yang beri faham itu Allah, tak beri faham. Itu silap. Itu sebenarnya kelemahan orang yang belajar makrifah. Jadi kita nak kena tahu orang yang betul-betul faham ni macam mana. Orang yang betul-betul faham, dia boleh menjelaskan. Sebab tu para nabi terdahulu dia boleh menghuraikan. Orang yang macam keras kepala seperti Bani Israel pun boleh tunduk dekat Musa. Nabi Muhammad ni dia boleh menghuraikan sesuatu benda dekat orang Quraisy, orang yang keras kepala. Sebab dia ada bukti. Macam mana pedagang-pedagang Arab dulu datang ke tanah Melayu ini boleh melembutkan orang-orang kita Melayu Nusantara ini yang dulu berpegang kepada agama Hindu. Kerana dia ada bukti. Bukan sekadar melafaz-lafaz sahaja. Boleh, bukan kata ini kebenaran, tapi mereka boleh membuktikan. Di situ kita nak kena faham betul-betul. Kita kata hanya ada Allah, cuba buktikan. Begitu juga diri kamu. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Kita tengok lirik yang seterusnya. Dan naungan kasihmu, ku serahkan niat yang luhur. Sesungguhnya ku tiada daya dan tekaku, hanyalah kasihmu. Baik, apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Dia ada kata, dan naungan kasihmu, ku serahkan niat yang luhur. Sesungguhnya ku tiada daya upaya yang tekaku, hanyalah kasihmu. Apa yang kita nak kena faham? Di sini dia ada kata, sesungguhnya ku tiada daya dan tekaku. Apa yang kita nak kena faham? Walaupun kita dah tahu sebelum ni kita ada kata kita ni terkaku, tiada daya upaya, yang ada hanya Allah Ta'ala. Kita ni tidak ada, hanyalah kekasihnya, hanyalah kasihmu, itu Allah Ta'ala sahaja. Apa yang kita nak kena faham? Dan naungan kasihmu, apa yang kita nak kena tahu sebenarnya? Dengan satu kedudukan.
barulah kita tahu apa sekali. Walaupun dah faham kita dipijak ke para Nabi dulu, dah faham walaupun dihina, dicela, dimaki-maki, yang dibaling batu, tetap bersabar. Begitu juga dengan kamu. Apabila orang mengatakan kamu itu sesat, bila orang mengatakan kamu itu, suara yang ramai pun berkata ke apa kepada kamu tu macam mana sekalipun, tetap macam itu juga. Begitu juga dengan para Nabi-Nabi, para awliya terdahulu. Walaupun suara yang ramai mengatakan dia, walaupun juga dengan diri kamu, walaupun kamu punya suara yang ramai, kawan-kawan kamu sekalipun mengatakan kamu itu sesat, pedulikan, kerana bukan mereka yang membahagiakan kamu. Kerana yang membahagiakan kamu itu adalah kekasih hati kamu itu sendiri. Sebab tu dalam diri tu dia ada kata macam tu. Jadi kat sini kita dah kena faham, dan kita dah faham apa yang dia katakan naungan kasihmu. Sebab apa? Kita dah tahu akan hakikat diri itu sendiri. Kita dah tahu. Bila kita dah tahu diri ni macam mana, orang kata pun dia dah tak peduli. Sebab apa? Dia dah tahu yang mana dia kata intan, yang mana dia katakan permata. Di situ kita nak kena tahu betul-betul yang mana dia katakan emas, yang mana kan yang dia katakan kaca. Di situ yang kita nak kena faham. Tak peduli apa orang nak kata, walaupun bersendirian. Kita ni walaupun bersendiri pun kita dah tahu diri kita ni dah berharga, dah bahagia dengan diri kita sendiri. Bukan suara yang ramai itu yang boleh membahagiakan kita. Kerana kita tahu yang bahagia itu adalah kekasih itu sendiri, bukan suara yang ramai. Suara yang sedikit ni pun boleh mengguruskan hati. Hanya tiada suara yang membahagiakan diri kita itu sendiri. Barulah kita dapat faham sebenarnya suara yang ramai boleh merosakkan akal fikiran dengan hati seseorang itu. Suara yang sedikit pun boleh mengguruskan hati, tetapi hanya yang tiada suara itu yang dapat membahagiakan diri kamu itu sendiri. Jadi di sini yang kita faham. Sebab tu dia ada kata, dan naungan kasihmu, dengan niat yang luhur. Apabila niat kamu itu terlalu luhur, barulah kamu akan tahu diri kamu. Orang nak kata apa, kamu tak kisah. Sebab apa? Kamu boleh bercampur dengan orang. Orang benci kamu, kamu tetap pergi ke orang tu dengan kasih sayangnya di situ. Sebab apa? Dengan kasihnya itu. Orang yang tak faham ni lagi kita kena kasih. Sebab apa? Kita dah tahu macam mana yang kita bedahkan sebelum ni, yang diadakan tadi, yang dikatakan jasad rohani, sifat-sifat Tuhan itu yang berada di dalam sekalian umat manusia itu sendiri. Jadi di situ yang kita nak kena faham, setiap umat itu ada rasulnya. Jadi kita nak kena tahu betul-betul rasul itu macam mana. Macam ni juga yang dia katakan iman tanpa batas itulah harta karun para nabi terdahulu. Barulah kita tahu hanyalah kasihmu. Barulah kita akan faham tiada daya dan terkaku diri itu sendiri. Macam mana yang kita katakan. Sebab apa? Dalam diri kali ini dia menjelaskan diri kita yang ada hanya Allah Ta'ala itu semata-mata. Tetapi kita nak kena faham betul-betul yang macam mana dalam diri dia kata sebelum ini, awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Itu kemuncak dalam diri kali ini. Di sini yang kita nak kena faham betul-betul dia punya satu kedudukan. Baik, itu saja bedah lirik kali ini. Apa yang kita nak kena faham dalam lirik kali ini? Dia menjelaskan kepada kita, dia memberitahu kepada kita dalam lirik kali ini, agar sampai kepadamu. Agar sampai kepadamu. Sampai ke mana kita mengenal akan diri kita sendiri. Itu sebenarnya lirik yang dia nak sampaikan. Sampai ke mana kita kenal diri kita itu sendiri, takluk diri kita itu sendiri. Di mana sebenarnya takluk itu, baru kita akan faham apa nekat kamu, apa itikat kamu, apa yang kamu dah fahami, apa yang kamu haruskan istiqomah ke dalam diri kamu itu sendiri. Barulah kita akan faham sebenar-benarnya macam mana. Sebab dalam lirik ini yang kita perlu tekankan macam mana kasih sayang, tetapi yang paling kita perlu ditekankan dengan tauhid yang sebenar-benarnya, yang dia katakan awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Apa yang kita nak kena faham, sebelumnya ada bumi cakrawala sekalipun, dia telah ada dengan dia ada sendiri, bukan dikarenakan oleh sesuatu. Kerana kita nak kena faham itu betul-betul, barulah kita akan faham secara automatik akhir tiada kesudahan. Apa yang dia katakan itu, sebelumnya ada dia bersedia sendirian, dia telah ada di situ. Apa yang dia katakan awal tiada permulaan, akhir tiada kesudahan. Itu yang lirik dia nak sampaikan, yang dinyanyikan oleh Toki, yang bertajuk agar sampai kepadamu. Liriknya ditulis oleh Zurain. Di situ yang kita nak kena faham. Baik, itu saja. Yang baik daripada Allah, yang buruk pun daripada Allah. Yang memberi faham itu Allah, yang tak memberi faham itu pun Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.